اللهم إن أصبحنا وأمسينا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. Kita dia on the way, dia solat di surau dia ni. Dia solat di surau dia ni. Dalam perjalanan. Ya. Yang surau tu. Ya. Semayang di surau tu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-21, doa apabila hujan selalu turun dan ditakuti menjadi banjir. Hadis ni, doa ni Nabi SAW baca dalam khutbah Jumaat 2 minggu. Minggu pertama ketika Nabi sedang khutbah Jumaat, ada seorang lelaki bangun mencelah. Dia kata, wahai Rasulullah, anak-anak kelaparan, tumbuhan tak tumbuh, doakan wahai Rasulullah supaya turun hujan. Tu Jumaat mula. Nabi pun angkat tangan, tadah tangan, Nabi doa, minta dekat Allah turunkan hujan. Maka turunlah tu juga hujan. Hujan tak berhenti-berhenti seminggu daripada Jumaat tu sampai Sabtu, Ahad, sampai Jumaat minggu depan. Hujan tak stop langsung. Mai Jumaat kedua tu Nabi duduk tengah khutbah Jumaat, hamba Allah tu jugalah, dia bangkit berdiri, dia kata, ya Rasulullah, hujan nak hari ya. Susah juga
hujan. Dia tu jugalah bangkit berdiri. Nabi pun angkat tangan, Nabi baca macam ni. Dia minta suruh hentikan hujan, tapi Nabi tak minta berhenti. Nabi minta pindahkan hujan, alihkan hujan ke tempat yang lebih memerlukan. Itu cerita dia. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dan hadis ni juga sikit kita sentuh. Hadis ni juga menjadi dalil, kata ulama, bukan tak boleh khatib khutbah angkat tangan ketika doa. Bukan tak boleh tutup rapat. Jangan kita kata hari Jumaat khatib tak boleh angkat tangan baca doa dalam khutbah Jumaat. Jangan kata macam tu. Jangan kata Nabi tak pernah pun khutbah Jumaat angkat tangan. Jangan kata macam tu. 2 minggu ni Nabi angkat tangan tak? Khutbah apa tu? Jumaat kan? Nabi angkat tangan tu. Minggu pertama, aghithna, tolong turunkan hujan kat kami. Minggu kedua angkat tangan, Allahumma hawalaina wala alaina. Khutbah apa tu? Dua Jumaat kan? Angkat tangan tak? Angkat. Jadi jangan lebih, benda ni benda khilaf. Minggu-minggu lain memang Nabi tak angkat tangan lah. Kecuali kalau buat sembahyang istisqa, sembahyang yang betul-betul yang nak minta hujan tu, Nabi angkat tangan siap 2 kali tangan apa semua lagi. Macam betul state tu. Macam betul state. Nabi sembahyang minta hujan memang betul Nabi angkat tangan. Sampai satu tahap tu Nabi kalih tangan, kalih selendang apa semua. Khutbah Jumaat ni biasa-biasanya Nabi tak angkat tangan lah. Nabi baca doa tu tak angkat tangan. Tapi jangan pergi kata sampai Nabi tak pernah angkat tangan. Ni kita cerita ni. Jadi terpulanglah khatib nak angkat tangan. Tak apa, khatib tak angkat tangan tak apa. Kalau dia angkat tangan, dia berdalilkan Nabi biasa juga angkat tangan. Kalau dia tak angkat tangan, memang minggu-minggu Jumaat ni Nabi kebiasaannya, dia ada biasa dengan kebiasaan tu. Lain no. Kebiasaannya Nabi tak angkat tangan. Jangan kita pergi marah khatib angkat tangan pula. Hak angkat ada hujah dia. Hak tak angkat pun dia mengikut kebiasaan mingguan khutbah Nabi, doa tak angkat tangan. Cerita dia cerita khatib. Adapun kita audien pendengar ni tak dibahaskan pun, nak angkat, nak aminkan. Yang ulama duk cerita tu, khatib patut angkat ke, tak angkat ke, Nabi biasa bila angkat, bila tak angkat. Ada 2 kali lah dicatatkan oleh ulama Nabi angkat, minggu-minggu lain Nabi tak angkat. Cerita dia khatib hak kat bawah ni nak angkat lah. Ni buat lena, khatib khutbah je lena. Angkatlah kata amin. Kita tak disentuh. Kita ni pendengar, kita ni audien. Ulama tak sentuh kita pun, angkatlah, aminlah. Satgi kira bercakap pula kot. Berkata-kata tu bersembang, jangan berkata-kata, jangan menyembang ketika khatib menyampaikan khutbah. Amin tidak dikira sembang. Kalau sembang tadi tuan-tuan sembahyang subuh, imam baca doa qunut, tuan-tuan belakang duk kata amin amin, batal habis lah. Menyembang ke amin tu? Tak, amin tu satu ibadat. Dia tidak dikira perbuatan yang melarakan kita daripada dengar khutbah. Baik, saya sentuh pilah sebab ada orang dia kata tak boleh angkat tangan ketika membaca khutbah doa. Secara umumnya Nabi bila-bila doa Nabi akan tadah tangan elok-elok. Doa apa pun Nabi tadah tangan. Secara umumnya. Nah, cuma doa khutbah jaranglah Nabi nak. Jangan kata tak biasa, kita sebut jarang. Jarang Nabi angkat tangan ketika khutbah Jumaat. Baik, apa doa Nabi? Ni Jumaat kedua. Baginda ni saya tulis memang tercatat dalam hadis, jadi kita pun tulis. Baginda mengangkat kedua tangannya dalam khutbah Jumaat tu. Baginda mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wazzirab wa butunil awdiyah wa manabitis syajar. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, biarlah hujan itu turun di sekeliling kami dan tidak memudaratkan kami. Jangan minta berhenti hujan, minta
pindahkan hujan. Ya Allah, turunkanlah ia di atas tanah-tanah tinggi, bukit, lembah dan tempat tumbuhan pokok. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ke-22, apabila berbuka puasa di tempat orang buat kenduri buka puasa, jemput kita, kita pergilah. Ataupun di masjid ni buat buka puasa, adalah penajar dia, kita baca ni lepas buka puasa. Makan ngap, habis makan minum air semua, jangan lupa orang buat kenduri tu, kita jangan lupa kita angkat tangan, kita baca doa. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang ke rumah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Lalu dibawakan kepadanya roti dan kismis. Baginda memakannya. Makan dulu. Selesai makan, kemudian berdoa, doa kat tuan rumah, orang yang taja buka puasa. Aftara indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Artinya orang yang berpuasa telah berbuka. Aftara fi'il madhi past tense, buka dah, telah. Terjemahan dia telah. Macam kita baca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Jadi doa tu lepas buka puasa ke sebelum? Selepas. Banyak orang baca sebelum. Parking tak kena. Parking kat tempat OKU, kita tak OKU pun. Makan kurma, minum air kosong, baru baca Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu. Tu terjemahan sebab doa tu diselit oleh sebahagian perawi yang Nabi baca Allahumma lakasumtu terus wa ala rizqika aftartu. Kena nak baca wa bika amantu pun boleh, tapi kita kena sedaklah kata ini ditambah oleh sebahagian ulama. Itu pun doa tu baca lepas kurma makan dah, telan dah, ayak pun dah teguk dah, baru baca Allahumma lakasumtu. Majlis-majlis kerajaan pun banyak tak betul, dia kan ada tukang baca doa. Majlis-majlis rasmi lah, saya pun duk pergi juga kalau orang jemput. Jadi bila berkumandang azan, Allahu Akbar, ada seorang duk berdiri kat podium tu, dia baca doa Allahumma lakasumtu. Dia tak akan pergi pun. Kita pun tak makan lagi, jamah dulu. Jamah dulu kurma, minum dulu air kosong, baru Allahumma lakasumtu. Nak jamah tu bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim, makan kurma. Ataupun Allahumma barik lana fima razaqtana, makan kurma, minum air. Doa makan biasa aja. Itu disebut dalam kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab hadis. Apa perlu dibaca sesudah berbuka? Selepas makan kurma dengan air kosong tu nak baca doa apa? Baca Allahumma lakasumtu. Dia baca awal siapa? Nak buka puasa pun tak ikut ilmu, tak ikut kitab. Main biasa-biasa. Betulkan yang biasa. Biasakan yang betul. Betulkan yang biasa. Hadut biasa buat tu bagi betul. Kurma, ngap. Ayak kosong. Ayak mineral ke, ayak tapih ke, ayak apa, ayak yang tak masak lah, tak panas, tak sejuk. Ayak kap, ayak zam-zam. Lepas dah makan minum tu baru Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Ada sambung lagi, dhahaba dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ada tahu saya masukkan tak doa ni? Doa sesudah berbuka. Bukan sebelum, sesudah, selepas. Orang panggil aswadain, dua benda tu dah masuk mulut kita, kurma masuk dah, ayak masuk dah, baru baca. Baik, ini pun kita baca, yang ni lepas makan berat.
Makan selesai makan nasi semua, baru kita baca. Lepas makan berat, kita baca. Orang aftara indakumus saimun, orang yang berpuasa telah berbuka di tempat kamu. Wa akala ta'amakumul abrar, orang-orang baik telah memakan makanan kamu. Wa sallat alaikumul malaikah, dan para malaikat berdoa ke atas kamu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung muka surat 142. Qala al-musannif rahimahullah, antara najis itu ialah susu binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Kita baca ada yang tu. Binatang ataupun kita sebut susu mengikut daging. Kalau daging tak boleh makan, maka susunya tak boleh makan, susunya najis. Susu ikut daging. Macam itulah juga bulu ikut daging. Bulu, kalau tengok daging dia kita boleh makan tak? Boleh. Okey, bulu dia pun suci. Boleh guna bulu tu untuk buat baju ke hamparan ke bulu-bulu ni. Sejuk. Tengok ke daging. Bulu ayam, boleh tak makan ayam? Daging ayam boleh kan? Bulu dia tak ada masalah, boleh selit celah kitab. Bulu orang duk menulis lah apalah kan. Nak celik celah kepiah apa dah. Raja bulu ayam celah kepiah. Ayam boleh makan, bulu dia suci. Kan ada gambar banyak kat sini. Gambar sultan lah. Bulu ayam. Ayam suci, bulunya suci. Kambing, daging dia kita boleh makan, bulu kambing boleh dimanfaatkan. Biri-biri. Bulu apa je lah, bulu arnab. Bulu kucing Ustaz? Lah, tengok boleh makan kucing tak? Daging kucing boleh makan tak? Ada orang buat kari ke kurma kucing. Kalau orang buat kita makan tak? Tak makan. Haram. Bulu dia tak boleh, najis. Lekat sikit-sikit tak apalah. Orang yang bela kucing ni kadang terbang lekat sikit-sikit. Tapi kalau banyak dia dukung tu lekat banyak bulu hak jenis luruh tu, najis. Dia tak boleh pakai semayang. Alah hak terbang-terbang sikit-sikit tu tak apalah, tak dapat dielakkan. Jadi susu ikut daging, bulu ikut daging. Bulu kambing kita boleh makan kambing, bulunya suci. Tapi kalau kambing tu jadi bangkai, dia mati, kena langgak. Kambing tu jadi, bahasa kita mampu lah, kambing mampu. Bangkai kambing, boleh makan daging kambing? Tak boleh lah, pasal dia mati sebagai bangkai. Daging dia haram, maka bulu dia tak boleh ambil lah, pasal dia mati bangkai. Jadi nak ambil bulu kambing ni bila? Lepas meleh, halal makan daging, ambil lepas meleh. Ataupun ambil waktu dia duduk hidup-hidup. Dia duduk hidup-hidup tu pun halal, tapi dia duduk hidup lah, kena sembelih dulu. Dua keadaan je, bulu kambing sembelih, ambil bulu, atau waktu dia duduk hidup sihat walafiat, di mesin bulu dia ambil. Di Syria kalau musim panas ni pun mesin lah bulu kambing. Bulu tu panjang sangat, banyak sangat, lebat sangat, di mesin. Dia jenis tak mandi, musim panas kena mandi, panas. Kambing jenis tak mandi, mesin botak dia pun seronok. Senyum kambing tu yang jadi senyum kambing. Lega sikit, berat ni. Bulu banyak, lebat, panas pula, panas. Mesin bagi botak, dia pun senyum. Itulah senyum kambing. Bagi mandi tak boleh, bau shampoo tak boleh, demam. Baik, susu ikut daging. Manusia, kita boleh makan daging manusia tak? Tak boleh. Awak susu jadi suci pula. Itu terkelak daripada kaedah tadi. Saya sebut dah minggu lepas, haiwan tu boleh kena kat haiwan yang kita faham, boleh kena dekat manusia. Manusia pun dalam ilmu logik, ilmu mantik,
dipanggil haiwan juga. Haiwan yang mampu berfikir. Itu manusia. Haiwan natiq. Kecuali susu manusia. Susu manusia halal, suci. Walaupun kita tak boleh makan daging manusia. Bahkan boleh jual susu ni. Susu manusia boleh jual. Siapa yang isteri dia banyak susu, boleh jual isteri. Boleh jual isteri, jual susu. Jual susu. Tapi kena kenal pastilah pembeli. Takut nanti jadi anak susu, kot tu lah pula. Dalam mazhab Syafi'i boleh jual. Boleh cas duit lah. Ibu susu diberi upah atas susu dia tu. Memang zaman dulu-dulu, kalau mengasuh anak ni, pusat asuhan ni, dia termasuk package memberi susu badan. Zaman tak ada susu tepung lagi tu. Dan Quran suruh bayar upah. Maknanya dia jual lah susu dia tu, termasuk dalam perkhidmatan memberi susu. Lah kalau kita hantar anak ke pengasuh ni, kita bagi pampers, kita bagi susu tepung lah, kan? Dulu-dulu ni pun bagi susu badan. Susu boleh dijual dalam mazhab Syafi'i, tapi perlu dikenal pasti siapa pembeli. Ambil dia punya maklumat, sebab nanti dia akan jadi anak susu. Kot tu pula. Tapi Islam taklah sampai liberal buka seluas-luasnya, sampai ada dulu cadangan nak mewujudkan bank susu. Kalau sampai jadi bank tu celah dah, campur habis. Dah, jual kecil-kecilan ni dibenarkan. Jual susu. Ada dulu saya tengok dalam harian Metro dulu-dulu lah, berapa tahun lepas, ada seorang perempuan ni, dia jual susu. Dia buh peti air apa semua. Tu dia banyak sungguh susu dia. Boleh sampai menega, jadi pendapatan. Masya Allah. Bulu bangkai, tak boleh. Tu sebut bulu kambing yang jadi bangkai tak boleh. Saya ikut daging. Bulu binatang yang tidak halal dimakan dagingnya apabila bercerai dari badannya ketika ia masih hidup, kecuali bulu manusia. Bulu manusia tak apa, walaupun kita tak boleh makan daging manusia, bulu-buluan manusia ni suci. Dan mani anjing dan babi. Mani suci kecuali mani anjing dan babi. Binatang lain maninya suci. Mani manusia suci, mani binatang lain pun suci. Ayak mani, kecuali ayak mani anjing dan babi yang ni najis. 2 ekor ni je. Wal infakhatu tahiratun in ukhidhat min sakhlatin mudhkatin lam tu'kal ghairal laban. Susu dalam perut anak binatang adalah suci. Dia baru isap susu, lepas tu tuan dia sembelih anak tu minum susu, lepas tu disembelih. Dalam perut dia ada susu. Jika ia diambil dari dalam perut anak binatang yang mati disembelih. Adakah orang sembelih anak? Ada. Nabi Ibrahim sembelih anak lembu, nak jamu malaikat. Kalau kita pergi Mekah, ada satu restoran tu nama Hashi. Abang kat teksi, abang Hashi, dia tahu dah kita lapang. Hashi itu restoran makan anak unta. Tak tahulah anak unta sungguh ke tak, dan abang kata daging lembut lah. Tak kepak unta, mak unta, tok wan unta, tak tahulah. Gambar pun dia buat gambar unta tu kecil lah, anak unta. Maknanya orang Arab dia sembelih anak-anak ni, anak kambing, anak lembu, sebab daging dia lembut. Tu bukan zalim tak, kadang-kadang binatang tu sakit, duk biar saja melarat, baik sembelih. Di Mekah kalau siapa pergi umrah ke, nanti pergi haji ke, kalau lapang teringin nak rasa, habaq kat teksi tu hashi. Dia tahu lah kita lapang tu, dia bawa pergi kedai tu, kedai anak unta, nasi arak anak unta. Saya duk sebut guna gitu, tuan lapang dah tak sarapan lagi. Anak unta, anak sungguh ke mak tak tahu, tapi dia pun kata anak. Jadi kalau sembelih, dia baru minum susu mak dia. Bila sembelih dalam perut dia ada susu,
Suci susu tu, boleh kita manfaatkan. Macam kita sembelih ayam lah kot ni, sembelih ayam betina, dalam perut dia ada telur, makanlah telur tu, boleh makan telur kan. Dia tak ada telur lagi pergi sembelih, ada telur kan, bersusun mula, ada telur kecil besar sikit, ada yang dah ada kulit, ada yang tak ada kulit lagi. Masya Allah, seronok tengok. Dan anak binatang itu belum makan apa-apa selain susu. Binatang kecil betul lah, duk minum susu je, tak bercampur yang lain, suci. Air liur basi wa ma yasilu min famil naim. Air liur basi orang yang tidur adalah najis. Air liur basi najis. Yang bau busuk tu najis. Warna dia kuning. Warna kuning, kalau kena kat baju putih lekat kuning. Najis jika ia datang dari usus. Tandanya air itu keluar tidak putus-putus, manjang, belenjar. Air tu dia turun panjang macam susu pekat tu. Ada orang kata nira. Bukan nira, nira menitik. Tak. Anda buat nira. Tidak, itu keluar. Itu najis tu. Apabila lama tidurnya, letih, tidur lama, keluar panjang. Dan dikira suci jika ia dari hujung mulut. Bawah lidah ni tak apa, tu air liur tu suci. Tandanya air liur itu tidak, air liur itu terputus-putus. Tu boleh kenal. Nombor 2 di bawah, air liur basi itu ia berbau busuk dan berwarna kekuningan. Akan tetapi ia menjadi najis yang dimaafkan ke atas orang yang ditimpa penyakit dengannya, yakni kerap keluar air liur basi setiap kali tidur. Ni untuk dia tak apa, untuk dia tidak dikira najis juga, najis yang dimaafkan untuk dia seorang. Wal udwul munfasilu minal hayy hukmuhu hukmu maitati dhalikal hayawan in kanat tahiratan kas-samak fa tahirun wa illa kal himar fa najisun. Anggota yang terpisah dari binatang yang masih hidup, binatang tu duduk hidup lagi, orang pergi kerat satu anggota dia, hukumnya mengikut hukum bangkai binatang itu. Jadi bangkai lembu, orang kerat ekor buat sup ekor. Zalim. Tak, ekor yang dikerat tu boleh buat sup ekor ke? Tak boleh. Najis. Sebab badan dia duduk hidup lagi, dah dikerat. Jangan kerat. Sama lah, jangan bersiang lagi kalau dia, kalau lembu orang tak panggil bersiang lah. Jangan lapar lagi dia duduk hidup, bagi dia mati dulu, nanti jadi bangkai. Ikan tak apalah, kodek-kodek tu kita bersiang. Ikan kita boleh ambil badan dia waktu dia duduk hidup, dia tidak jadi bangkai. Ikan belalang, dua tu je. Binatang lain kalau sembelih, biar dia mati, betul-betul mati, baru kita proses. Ayam sembelih, lempaklah ayak panas dah, terkelupuk dah mati. Mati lemah. Mati sembelih kan mati lemah, kita pun tak tahu. Kita tak tahu nak kata. Kalau kira mati lemah, bangkai. Jadi bagi mati dululah. Bagi mati dulu, nak cuci darah dia, nak lempak layak panas apa semua, nak celok apa semua, nak cabut bulu ke apa, biar dia mati dulu, jangan kalut. Sembelih lembu profesional lah kononnya, dia boleh sembelih sehari berapa ekor lembu. Sembelih kawan ni duk kodek lagi, dipegang kaki dah tu, dia tu cek lapah tu tak boleh. Binatang yang masih hidup, kalau diambil mana-mana bahagian daripada badannya, maka dia jadi bangkai. Tunggu lagi mati dulu. Tak boleh kerat ekor lembu untuk buat sup ekor sedangkan badan dia masih hidup. Itu tak apa, badan simpan, anak nak kenuri nanti, ekor ambil siap-siap, isteri mengidam. Belilah di kedai tom yam pun ada jual, dikerat ekor lembu apa. Badan taruh anak nak kenuri nanti, ekor ambil siap-siap potong, isteri mengidam. Tak boleh tu. Bangkai. Jika bangkainya suci seperti bangkai ikan, ikan tak apa. Ikan contoh orang tahan pukat,
Dia kodek lekat ekor dia aja. Isi kat ekor dia lekat, badan dia boleh dia lari masuk layak. Betul? Kita boleh ambil ekor dia? Boleh. Sebab dia memang suci. Walaupun dia masih hidup, ada satu anggota badan dia dapat kat kita, kita manfaatkan, kita boleh makan. Jika bangkainya tidak suci seperti keldai, maka anggota yang terpisah itu ialah najis. Contoh keldai ni memang seluruh badan dia kita tak boleh makan lah. Ada hadis di bawah daripada Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a min al-bahimati wa hiya hayyatun fa hiya maitatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang dipotong dari binatang yang masih hidup, maka ia menjadi bangkai. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum memotong punggung kambing. Orang Arab kambing ni punggung besar. Kita kambing kot ni punggung macam mana? Biasa no. Arab tu kat punggung tu ada lemak. Kadang dia jadi macam ekor tu. Ketui besar. Besar. Dia lemak. Kan ada isi pun lemak. Mereka guna minyak dia tu lah buat nasi. Nasi kambing. Baik. Ada orang tanya, bolehkah potong punggung kambing sedangkan kambing tu dia hidup, pihirai sikit lemak dia. Dan memotong bonggol unta. Baginda bersabda, setiap sesuatu yang dipotong dari binatang sedangkan binatang itu masih hidup, maka ia menjadi bangkai. Kita tengok atas balik. Wal 'alaqah wal mudghah wa rutubatu farjil mar'ah wa bidil ma'kul wa ghairihi wa labanuhu wa sya'ruhu wa sufuhu wa wabaruhu wa rishuhu idza infasala fi hayatihi aw ba'da zakatihi wa 'irqu al-hayawani at-tahir tahirun hatta al-fa'rah wa riquhu wa dam'uhu. Semua masalah berikut adalah suci. Alaqah ni yang keguguran tu. Gugur, perempuan gugur. Alaqah ni darah. Dia peringkat darah. Darah tu suci kalau kena kain baju suami ke apa ke tak apa. Dia dikecualikan daripada darah-darah yang najis. Darah keguguran tidak najis. Kotok memanglah kotok merah. Merah kotok tapi tak najis, suci. Sebab apa? Sebab dia asalnya daripada sebelum jadi darah jadi apa? Nutfah kan? Nutfah tu percampuran mani dengan telur perempuan. Sperm dengan telur. Dua-dua tu suci. Dan dua-dua tu asal kejadian manusia. Kejadian manusia suci. Dia pikir tu. Dia dah berubah dah jadi darah. Lepas tu ada yang jadi mudrah. Mudrah ni segumpal daging. Ni pun cerita orang gugur juga. Tu status dia suci sebab dia nak jadi janin. Sebelum mudrah alaqah, sebelum alaqah nutfah. Sebelum nutfah mani ya. Nutfah tu amsyaj, mani yang disenyawakan, panggil zygote dalam bahasa sains. Nutfah tu amsyaj nabtalihi. Kita duduk baca kan pagi-pagi Jumaat surah Insan. Itu cerita dia punya perkembangan manusia tu. Pagi Jumaat ada surah Insan. Peringatkan kita sains lah tentang perkembangan anak dalam perut. Kemudian basahan faras perempuan. Yang ini bukan keputihan lah. Basah biasa lah. Ini suci. Semua lubang-lubang yang ada di badan kita dia ada basah-basah. Hidung kita walaupun tak sesemua, dia ada lembab-lembab. Suci. Korek hidung macam basah sikit dekat jari. Suci ya? Suci. Tapi jangan duk bercalik orang lah. Kalau keputihan tu dia najis lah. Ni cerita basahan ni biasa lah. Punggung kita pun ada lembab. Dia macam ada gel dia. Mana takkanlah kekering macam tu, payahlah Allah buat.
telinga kita ada lembapan tu, ada titik telinga apa tu habuk. Lembapan di telinga, lembapan di hidung, lembapan di punggung, dubur, faraj, semua tu suci. Yang ni bukan keputihan. Keputihan tak boleh kena basuh. Lain ni, ini basahan biasa. Lembab lah saya tulis basahan, maksudnya lembapan faraj. Okey, teluk suci. Teluk suci dan boleh makan. Teluk binatang. Al-ma'kul wa ghairihi, sama ada dari haiwan yang boleh dimakan dagingnya atau tidak. Termasuklah teluk kora-kora. Suci, bahkan boleh makan. Bisa makan teluk kora? Tak bisa. Saya kecil-kecil dulu bisa makan. Sedap. Lah kora pun tak berani dah. Dia tak jumpa dah teluk ni. Dia tak sebiji atas. Tapi jaga-jaga nampak teluk ulang pun macam tu juga. Panjang macam tu. Dia tak sebiji atas dekat pasiak. Pasiak lembut lah kan. Kok sana pasiak. Pasiak gebu. Nama apa pasiak gebu? Memang gebu lah. Tak sebiji. Kita korek dalam tu ada bersusun buah tu. Tu telur kora. Lah tak jumpa dah. Kora pun tak berani bertelur apa. Pupus. Kalau boleh bawa mudarat, pupus binatang ni tak boleh ya. Nabi suruh jaga juga hak-hak binatang. Telur penyu. Telur penyu, telur tuntung jadi beradik dia lah belakang tu, boleh makan. Telur apa pun boleh makan. Sama ada kita boleh makan binatang tu ke tak boleh makan binatang tu ke, telur boleh makan. Syarat dia tak racun. Telur tu tak beracun. Telur ulang makan tak? Orang tak bisa try tu. Buat kajian lah, kalau dia tak racun boleh makan. Kalau racun jangan mudaratkan kesihatan. Telur apa pun boleh makan. Maksud telur ni telur yang dia binatang yang jenis bertelur lah. Kalau telur kera tu jangan makan lah. Kera jantan pun ada telur juga. Bukan telur macam tu dah. Hak betina dia bertelur macam tu, boleh makan. Daripada mana ulama kata boleh makan telur ni? Walaupun binatang yang kita tak boleh makan. Contoh kura-kura, tuntung, kan boleh makan. Dia hidup dua alam. Telur dia boleh makan. Pelik, ada orang kata pelik. Dia dalil dia hari Jumaat. Nabi kata mai semayang awal. Mai masjid awal. Tak semayang lagi, mai masjid awal Jumaat. Ada mai pagi-pagi. Pukul 8 mai dah. Ada semayang subuh tu tak balik dah. Hak tu seperti berkorban seekor unta. Dia mai subuh, dia keluar saat cari makan roti canai ke apa-apa, sekejap lagi dia masuk balik masjid. Hak tu dapat pahala macam korban unta. Tiap-tiap minggu dia korban, dia tak tunggu raya korban. Dengan datang awal dapat pahala korban. Kalau mai pukul 9 macam tu, dia dapat seperti berkorban seekor lembu. Kalau mai lambat lagi ke 10, ke 11 seperti berkorban seekor kambing. Saya duk nampak yang duk dapat pahala korban-korban ni tok siap ah. Dia vacuum apa semua. Tak tahu lah lepas tu balik tak. Eloknya tak payah balik lah. Peluh mandi kat masjid lah. Pahala tu. Kita selalu lambat. Siap je yang awal pun. Dia bertugas hari Jumaat. Pahala tu, pahala korban. Lembu, unta tu mahal tu 4,000 bah. Nak buat kelak modal tu jenuh. Kan nak ada duit minggu-minggu pula tu. Mingguan. Kan setahun sekali tiap-tiap minggu. Subhanallah. Jadi siapa yang ada masa lapang, mainlah awal. Boleh tolong tok siap. Main awal yang tika baca Quran apa semua. Sarapan dululah di rumah. Baik. Dalam banyak-banyak tu Nabi sebut juga ayam. Tu semua spesifik tu, binatang-binatang yang disebut. Unta, lembu, kambing, ayam, burung. Burung kecil. Last sekali Nabi sebut telur. Nabi tak sebut telur siapa? Umum je tu. Nabi sebut siapa yang mai dekat-dekat nak azan Jumaat tu baru mai, dia akan dapat seperti berkorban telur.
Telur kan jenis sembelih tapi Nabi sebut korban juga, korban telur. Telur apa? Nabi sebut baydatan. Baydatan ni telur cara umum lah, sebiji telur. Maka semua yang Nabi senarai itu binatang-binatang yang boleh kita makan. Unta boleh makan, lembu boleh makan, kambing boleh makan, ayam boleh makan, burung kita boleh makan. Kecuali burung yang menyambak semua macam style burung lang, tak boleh lah. Termasuklah Nabi kata berkorban telur. Nabi sebut pula telur cara umum. Nabi tak kata telur ayam ke. Main lambat dapat telur ayam, kita pergi bubuh ayam. Nabi kata telur ya, jangan duk tambah ayam. Siapa mai khatib dah khutbah telur ayam pun tak dapat, duk pergi ayam buat apa? Nabi tak sebut pun ayam. Tu masalah. Nabi kata telur tu dipanggil nakirah. Nakirah ni faham dalam bahasa Arab, dia membawa makna sebarang jenis telur. Bila Nabi sebut korban, dia positif lah, benda bagus ya. Korban bukan sembelih aja, tentu makan. Di situ. Tapi janganlah kaya korban pakat duk buat telur, rebus telur ni aku korban. Tu tak boleh lah di sudut tu. Ni pahala. Korban dia kena binatang-binatang dia lah. Walaupun Nabi kata korban ayam, korban burung, jangan pula raya korban. Dia sembelih status, dia sembelih burung merpati dia buat status aku korban takat ni. Takat mana mampu. Dah, tu tak panggil korban. Korban lembu, unta, kambing. Kuda pun tak boleh korban, tak masuk. Tak masuk dalam senarai binatang yang dikorbankan. Korban dia kena al-an'am, binatang ternak. Yang dimaksudkan dengan al-an'am, binatang ternak tu unta, lembu, kambing. Lembu tu kerbau pun boleh lah, korban kerbau. Binatang yang dizakat ternak tu, hak tu je yang boleh dikorbankan. Tapi minggu-minggu ni kita boleh dapat pahala korban telur, apa saja jenis telur. Di situlah dia punya sumber ambilan hukum. Ulama mengatakan telur apa pun boleh makan, pastikan dia tidak beracun sudah. Telur ulang orang tak makan, dikatakan beracun. Saya pun tak tahu, kalau betul-betul beracun janganlah makan-makan mati pula. Kita mau halal dan tayyibah. Jadi macam itulah, telur kuara, telur tuntung, telur penyu. Orang tak lalu dia tak makan lah. Tak lalu bukan satu hukum. Hukum boleh, lalu tak lalu tu bab lain. Susu binatang yang boleh dimakan dagingnya. Dia ulang balik cerita bab susu tu. Bulu binatang yang boleh dimakan dagingnya jika diambil ketika binatang itu masih hidup atau selepas ia mati disembelih. Macam-macam jenis bulu lah. Arab dia macam-macam. Bulu lembut, bulu panjang macam ayam tu, ada bulu nipih. Semua bulu boleh kita manfaatkan. Bulu binatang kita boleh makan. Dan peluh binatang yang suci adalah suci. Binatang yang suci ni tolak anjing babi ya. Anjing dan babi najis. Selain itu semua dipanggil binatang suci. Peluhnya suci, ayak maninya suci. Sehingga kan peluh tikus juga suci. Kitab ni kata tikus berpeluh. Saya tak tahulah. Kalau kita kena peluh tikus, bukan kencing. Kencing tikus najis. Sehingga kan peluh tikus juga suci. Ada peluh lah. Tak tahu nak kena buat kajian lah. Kalau dia ada berpeluh, suci. Dia lalu waktu basah kan. Kalau ayak kencing ni aja. Ayak liuk dan ayak mata binatang juga suci. Sahabat Nabi pernah dia duduk bawah unta. Unta tu penat. Di padang Arafah duduk wukuf. Unta penat. Dia duduk bawah unta. Unta duduk berdiri. Oleh kerana unta penat, unta nganga. Bila nganga, dia keluar air liuk. Kena bau dia. Dia tanya Nabi. Nabi kata tak apa. Tak najis. Kotok lah. Keluar air liuk. Panjang. Hak tu bukan dikira ayak liuk basi. Hak tu ayak liuk unta penat. Penat dia tengah-ngah gitu. Kelak belenja ayak tu kena bau sahabat. Tanya Nabi. Nabi kata tak apa. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din
وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله